Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Ain Shazin Ramlan, kini bersiaran langsung dari Dewan Tuanku Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia. Seperti yang anda lihat, para pelajar sedang berada di dalam dewan bagi mengambil kad siswa mereka. Pengambilan kad siswa ini telah berlangsung sejak minggu lalu. Jadi, mari kita meninjau keadaan di dalam dewan. Pelajar yang mengambil kad siswa pada hari ini terdiri daripada pelajar Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah serta sebahagian pelajar yang masih belum mengambil kad mereka. Seperti yang anda lihat, para pelajar sedang duduk di kerusi yang disediakan sementara menunggu giliran mereka untuk mengambil kad siswa mereka. Kelihatan pegawai bank sedang menguruskan proses mengaktifkan kad dengan sempurna dan secepat mungkin. Sebahagian pelajar yang masih belum menerima email akan ke kaunter 7 untuk mengaktifkan kad matrik mereka sahaja. Jadi, kepada pelajar USIM, marilah bersama-sama kita datang ke DTC ini untuk mengambil kad siswa anda dan menggunakan kad anda sebaik mungkin. Sekian daripada saya melaporkan dari DTC ini. Kembali ke Sri Pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan. Saya Ahmad Syamil kini melaporkan mengenai isu ekonomi negara berpunca dari masalah ekonomi global memberi kesan kepada pelajar universiti. Mari kita saksikan laporan. Keadaan ekonomi global sejak beberapa tahun kebelakangan ini sememangnya berada dalam fasa yang sangat membimbangkan. Ini kerana ketegangan geopolitik antara kuasa besar dan China mengakibatkan perang perdagangan, isu kesihatan global wabak COVID-19 tidak diselesaikan sehingga kemuncak serta krisis geopolitik antara Rusia dan Ukraine. Oleh kerana perkara ini, negara kita turut terjejas menyebabkan harga barangan terutamanya barangan makanan asas seperti ayam, ikan dan daging meningkat. Dengan kenaikan harga barangan tersebut, peniaga terpaksa menaikkan harga jualan bagi menampung kos pembelian barangan mereka. Mahasiswa-mahasiswa terpaksa menghitung semula perbelanjaan harian mereka kerana peningkatan harga makanan yang terjadi dari ketidakstabilan ekonomi negara. Sebahagian dari mahasiswa terpaksa melakukan kerja sambilan bagi menampung perbelanjaan harian mereka supaya tidak terlalu bergantung kepada wang yang diberikan oleh keluarga mereka. Antara kerja sambilan yang mereka lakukan adalah penghantar makanan, dropship, pelayan restoran dan sebagainya. Pihak-pihak bertanggungjawab perlu mewujudkan inisiatif bagi mengurangkan beban yang ditanggung oleh rakyat dan juga mahasiswa. Antaranya adalah dengan memberi bantuan dalam bentuk kewangan kepada mereka yang benar-benar memerlukan supaya dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka. Baiklah, berdasarkan laporan tersebut, saya berharap suatu pembaharuan akan diadakan di negara kita supaya rakyat dapat hidup lebih aman dan harmoni. Sekian sahaja laporan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Aisyah Jumfrizal di kawasan Ruang Legar Pusat Keusahawanan Pelajar yang sedang berlangsungnya Expo Jualan. Jom kita jalan-jalan dekat dalam. Expo ini akan berlangsung selama 5 hari bermula dari 16 Januari hingga 20 Januari 2023. Betul-betul berhadapan perkarangan tempat letak kenderaan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah bermula seawal jam 8 pagi hingga 5 petang. Terdapat pelbagai juadah makanan yang enak untuk dinikmati dijual di Expo ini. Bukan sahaja makanan, tudung, pakaian dan bermacam lagi turut dijual di sini dengan harga yang berpatutan. Marilah ramai-ramai kita meriahkan jualan Expo ini yang akan berlangsung dari 16 Januari hingga 20 Januari 2023 pada jam 8 pagi hingga 5 petang di Ruang Legar Pusat Keusahawanan Pelajar. Jom ramai-ramai serbu. Assalamualaikum dan selamat malam saya ucapkan. Saya Yurin Kristina, kini saya berlintas langsung daripada DKP3 Universiti Sains Islam Malaysia yang mana berlangsungnya satu program di bawah anjuran Islamic Convention Entrepreneurship 18 iaitu ICEP 18 yang diberi nama Girls Got Talent. Saksikan laporan seterusnya. Program ini berlangsung pada hari ini iaitu 7 Januari 2023 yang bermula pada jam 8 malam sehingga 10 malam sahaja dengan penyertaan seramai 16 orang pelajar daripada pelbagai fakulti di Universiti Sains Islam Malaysia.
Sebelum para penonton memasuki ke dalam dewan, mereka perlu membuat pendaftaran terlebih dahulu dengan membayar yuran pendaftaran sebanyak RM2 sahaja. Seramai 261 orang penonton yang hadir ke program ini dan kesemuanya adalah pelajar daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Terdapat pelbagai aktiviti menarik sepanjang berlangsungnya program ini. Antaranya ialah cabutan bertuah, nyanyian daripada para peserta, musikal drama dan ada juga tarian K-pop yang mana ini adalah paling menarik minat para penonton. Program ini bertujuan mencari bakat terpendam di kalangan para pelajar wanita Universiti Sains Islam Malaysia agar mereka dapat menonjolkan bakat mereka yang terselah. Setelah kesemua peserta melakukan persembahan, maka bermulalah voting session untuk menentukan siapakah yang bakal menjadi juara. Antara hadiah yang ditawarkan ialah wang tunai RM40 kepada pemenang yang ketiga, RM60 kepada pemenang yang kedua dan RM100 kepada pemenang tempat pertama. Baiklah, kita telah saksikan kemeriahan sepanjang program tersebut berlangsung. Justru itu, saya berharap program ini dapat dilaksanakan lagi pada masa yang akan datang. Sekian sahaja laporan saya pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Hari ini saya akan membawa anda semua menyaksikan perlawanan separuh akhir pertama Piala FFX Suzuki Mitsubishi Electric Cup 2022 antara Malaysia dan Thailand di Stadium Nasional Kuala Lumpur. Pada awal permulaan perlawanan antara Malaysia dan Thailand, kelihatan kumpulan penyokong setia untuk pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia yang dikenali sebagai Atras Malaya sedang bersorak dengan sekuat hati mereka untuk memberi semangat kepada pasukan Malaysia. Acara pembukaan perlawanan antara Malaysia dan Thailand dimulakan dengan nyanyian lagu kebangsaan negara masing-masing undi kesebelasan utama pasukan Malaysia dan Thailand. Penonton dan Atras Malaya kelihatan bersorak bersama-sama setelah pemain bola Malaysia Faizal Halil berjaya menjaringkan gol pada minit ke-11 selepas menerima umpanan V Roventiran dari sebelah kiri yang menanduk hantaran jauh Syarul Nazim terbakar. Selepas itu, pasukan Malaysia sekali lagi berjaya mendahului pasukan Vietnam dengan jaringan kedua oleh tandukan daripada Dominic Tan pada minit ke-55 yang berpunca daripada sepakan percuma litak. Namun, jaringan tersebut dibatalkan kerana pengadil Kim Dae-young dari Korea Selatan mendakwa terdapat kekasaran dilakukan oleh pemain Malaysia dalam kotak penalti. Perlawanan antara pasukan Malaysia dan Thailand berakhir dengan keputusan Malaysia 1 dan Vietnam 0 dan kelihatan pemain-pemain Harimau Malaya meluangkan masa dengan Atras Malaya untuk menghargai mereka yang tidak henti-henti menyokong pasukan Malaysia dari awal hingga ke hujung permainan. Sekian dari saya melaporkan perlawanan antara Malaysia dan Thailand pada perlawanan separuh akhir pertama Piala AFF Suzuki Mitsubishi Cup 2022. Selamat maju jaya buat Harimau Malaya dalam menempuh perlawanan separuh akhir pada di Stadium Taman Sat Thailand pada Selasa depan 10 Januari 2023 dalam kemuncak perebutan slot untuk ke final Piala AFF Suzuki. Malaysia boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama saya Muhammad Mukhlis bin Sirajadin bersiaran di Dewan Sutera Kolej Ibu Zain di Universiti Kebangsaan Malaysia bersempena dengan Pesta Buku dan Kopi yang akan berlangsung bermula daripada 12 hari bulan 1 sehingga 15 hari bulan 1 bermula jam 10 pagi sehingga 5 petang. Ikuti laporan selanjutnya. Pesta ini merupakan pesta buku dan kopi kids bersama penerbit UKM. Terdapat pelbagai jenis pameran dan kedai di sana, antaranya gerai jualan makanan, kedai jualan buku dan persembahan nyanyian. Antara yang paling menarik perhatian adalah pameran buku. Ini adalah kerana hampir setiap universiti di bawah IPTA telah menyertai pameran tersebut, antaranya USIM, UPNM, UPSI dan lain-lain. Setiap universiti telah membawa konsep yang berbeza-beza seperti USIM yang membawa konsep Islamik dan perubatan. Selain itu, terdapat juga bus yang lain yang menarik, antaranya bus komik, bus novel dan bus untuk pelajar seperti permainan yang menguji minda. Harga yang ditawarkan tersangatlah berbaloi dan banyak promosi serta diskaun yang telah diberikan.
Pesta ini juga telah mengadakan bicara buku Einstein di Malaya bersama Roslan Abdul Syukur pada 13 Januari 2023 bermula jam 10 pagi sehingga 11 pagi. Jangan lupa juga cabutan bertuah sebanyak RM50 untuk dibenangi. Menarik bukan? Jangan lupa untuk hadir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalid bin Ibrahim. Kini bersiaran di perkarangan Pasar Raya Lotus Bandar Baru Bangi bagi melihat suasana dan keadaan Malaysia Thailand Halal Food Festival. Ikuti laporan berikutnya. Halal Food Festival ini merupakan pesta makanan Malaysia dan Thailand bagi memperkenalkan makanan Thailand kepada rakyat Malaysia. Terdapat pelbagai jenis makanan yang dijual bagi rakyat Malaysia untuk merasakan pelbagaian makanan Thailand. Makanan yang dijual adalah seperti baby crab, tom yum, buah-buahan, loceng dan sebagainya. Terdapat juga pelbagai jenis minuman yang dijual di sini. Pelbagaian jenis makanan di sini meraih perhatian pembeli bagi mencuba keunikan makanan Thailand. Dan saja daripada saya, Muhammad Khalid Ibrahim dari Pasar Raya Lotus Bandar Baru Bangi. Soal ini saya ingin mengajak orang ramai untuk memeriahkan lagi Malaysia Thailand Halal Food Festival yang berlangsung sehingga 22 Januari. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Syahrizana Haris bersiaran secara langsung untuk melaporkan program tahunan Hari Melawat Tampi-Tampi Sempurna. Kita laporkan bersama saya. Program tahunan Hari Melawat Tampi-Tampi Sempurna merupakan salah satu inisiatif daripada pemimpin bagi daerah Semporna sendiri dalam mempromosikan lagi kepelbagaian budaya dan bangsa di daerah tersebut. Sepanjang program ini berlangsung, pelbagai promosi dapat ditawarkan kepada para pengunjung, antaranya diskaun penginapan, diskaun bayaran masuk ke Tampi-Tampi Sempurna dan pertunjukan bunga lampu dan banyak lagi. Selain itu, program ini juga dilihat sebagai peluang terbaik bagi meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan. Lebih-lebih lagi pada musim cuti persekolahan sempena Tahun Baru Cina ini. Dan selamat pagi. So sekarang saya kini berlintas langsung di kawasan yang berdekatan dengan FTPS dan Student Hall, iaitu Expo yang menjual pelbagai jenis makanan menarik. So jom kita saksikan apa yang ada. Terdapat pelbagai jenis makanan yang menarik perhatian saya, antaranya pisang goreng cheese. Seperti yang anda lihat, pisang goreng cheese yang disaluti dengan coklat, Oreo dan sebagainya membuatkan pengunjung tertarik untuk singgah di sini. Selain itu, terdapat juga satu gerai yang menjual pelbagai jenis air yang berwarna-warni yang sangat membuatkan saya dahaga. Gerai ini diberi nama Ayak Gantung. Air yang berwarna-warni dan rasanya yang enak membuatkan para pengunjung tertarik untuk singgah membeli di sini. Gerai ketiga yang patut anda kunjungi ketika datang ke Expo Yusin ialah gerai nasi ganja. Gerai ini terletak di hujung Expo dan seperti yang kita lihat, terdapat ramai pelajar yang sedang beratur untuk membeli nasi ganja ini. Rasanya sangat enak dan tidak rugi untuk memenuhi perut anda yang lapar. Maka berakhirlah pinjaman saya pada kali ini di Expo Yusin. Saya ada serangkap pantun untuk anda. Anak pasaran bernama Della, nak makan jangan lupa bismillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bersama saya Nur Syazuna Huda ingin melaporkan lintas langsung dari DKF 101 Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia yang mana berlangsungnya satu taklimat persediaan latihan industri yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nur Khailawati binti Abdul Karim. Saksikan laporan seterusnya. Program ini berlangsung pada hari ini iaitu 19 Januari 2023 yang bermula pada jam 4.30 petang sehingga 5.30 petang yang disertai oleh pelajar komunikasi tahun 4 Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan di Universiti Sains Islam Malaysia yang bakal menjalani latihan industri tidak lama lagi. Kehadiran para pelajar ke taklimat ini adalah diwajibkan dan juga akan direkodkan oleh Dr. Rosnawati binti Husin. Seramai 70 orang peserta yang hadir ke taklimat ini dan kesemuanya adalah pelajar daripada Komunikasi tahun 4 Universiti Sains Islam Malaysia. Terdapat pelbagai informasi mengenai latihan industri yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nur Khailawati dan juga pelbagai soalan yang diajukan oleh para pelajar. Program ini bertujuan untuk memberikan kefahaman yang sebenar mengenai latihan industri kepada para pelajar dan juga kepentingannya. Baiklah, kita telah saksikan taklimat yang telah disampaikan oleh Dr. Nur Khailawati pada hari ini. Justru itu saya berharap
taklimat seperti ini dapat diadakan lagi agar pelajar yang akan datang untuk menjalani latihan industri akan lebih bersedia dan mengetahui proses yang sebenar untuk menjalani latihan industri. Sekian saja laporan saya pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Awang Muhammad Syahmi kini melintas langsung di tingkat 2 Mesa Mall untuk melaporkan Negeri Sembilan Global Bollywood Bazaar yang sekarang berlangsung di tingkat 2 Mesa Mall Bandar Baru Nilai. Saksikan laporan berikutnya. Negeri Sembilan Global Bollywood Bazaar berlangsung pada 11 hingga 15 Januari 2023. Program ini dianjurkan oleh GM Indians, pameran India kegemaran sepanjang masa anda di Malaysia. Mereka menawarkan diskaun hingga 80% kepada pelanggan-pelanggan yang datang. Negeri Sembilan Global Bollywood Bazaar ini dapat disaksikan di pusat-pusat membeli belah di mana banyak gerai yang dibuka semasa program itu. Gerai-gerai ini dilihat penuh dengan pelanggan yang datang untuk membeli koleksi perkahwinan, keperluan rumah, makanan tradisional India, aksesori wanita, barang kemas, peralatan dapur dan koleksi pakaian seperti sari, kurtis, sut Punjabi, lenggas, jipper, pakaian kanak-kanak dan banyak lagi khas daripada Delhi. Di samping itu, terdapat juga pertandingan mewarna kanak-kanak dalam talian untuk memeriahkan lagi Negeri Sembilan Global Bollywood Bazaar ini. Marilah kita bersama-sama memeriahkan lagi Negeri Sembilan Global Bollywood Bazaar di tingkat 2 Mesa Mall Bandar Baru Nilai. Bagi yang terlepas, jangan risau. Akan ada expo seterusnya di Aeon Mall Bukit Raja pada 20 hingga 24 Januari 2023. Jumpa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Irsarina Izzati binti Nur Asri sedang berada di pusat komersial di Fakulti Ekonomi dan Muamalat yang mana sedang berlangsungnya Grand Practical BSMN pada 14 hingga 15 Januari 2023. Saksikan laporan seterusnya. Program ini yang berlangsung selama 2 hari 1 malam yang bermula pada jam 7.30 pagi dan berakhir keesokan harinya pada 5 petang dengan penyertaan seramai 178 orang pelajar daripada semester 1 dan semester 2. Sebanyak 10 pembahagian kumpulan dengan ahlinya tidak lebih dari 20 orang satu kumpulan. Kem berlangsung di bawah anjuran BSMM dan kem ini mendapat sumbangan berupa wang dari PKU. Terdapat pelbagai aktiviti menarik sepanjang berlangsungnya program ini. Antaranya ialah sesi pembalutan dan pengangkutan mangsa, CPR praktikal, pertandingan pertolongan cemas mini, permainan kemasyarakatan, malam kebudayaan dan permainan pemimpin. Program ini bertujuan untuk memastikan peserta BSMM dapat mempraktikkan apa yang dibelajar di dunia luar kelak dan dapat membantu orang yang memerlukan dengan ilmu yang dipelajari semasa menghadiri kelas BSMM. Setiap aktiviti yang disertai oleh peserta mempunyai markah yang akan membantu peserta dalam ujian penilaian akhir nanti. Saya berharap agar camp praktikal BSMM dapat memberi manfaat kepada pelajar daripada program ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Islana Izzati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Husna Abdul Razak melaporkan daripada Kompleks Sukan Tuanku Najihah. Di sini terdapat beberapa pelatih Kors Sukses USIM yang menjalankan kegiatan fizikal seperti senaman pagi dan aktiviti sukan di gelanggang sukan USIM. Aktiviti kegiatan fizikal Kors Sukses USIM dimulai dengan senaman pagi dan aktiviti sukan di gelanggang futsal USIM. Sukan ini juga dapat menghilangkan stereotip tidak dapat melakukan aktiviti sukan ketika di universiti dan menyemai semangat kesukanan di dalam diri. Antara kegiatan sukan yang dijalankan adalah futsal, bola tampar, bola jaring dan melontar cakra plastik. Kegiatan fizikal itu dimulai dengan senaman ringan dan senam aerobik. Objektif aktiviti sukan ini diadakan adalah untuk mengamalkan gaya hidup sihat, merapatkan ukuah apabila dapat bermain bersama-sama di gelanggang dan ianya dapat menggembirakan hati. Inspektor Muhammad Kaize, acara ini diadakan bagi memenuhi silibus pembelajaran dan juga mengikut sistem kepolisian di Malaysia. Latihan tetap dijalankan pada setiap minggu.
Satu deh, try je deh. Satu deh. Aku petak gila. Marilah kita lakukan aktiviti sukan dan riadah bersama rakan-rakan pada waktu lapang. Sekian daripada saya, Husna Abdul Razak.